Baik, sekarang kita akan lihat soalan final exam untuk fizik, iaitu untuk tahun lepas, sesi 2019-2020, berkenaan dengan tajuk bab 4 yang telah kita discuss. Jadi kita terus pergi pada soalan 4. Okay, ini adalah soalan dia. Ada dua soalan, A dengan B. Total dia adalah 20 markah. Soalan A, a girl try to slide a box by applying 120 Newton of horizontal force. Okay, kemudian dia tunjuk gambar figure Q4A. So force ni dia apply 30 degree angle above the horizontal surface. Okay, kemudian dia ada satu lagi force, iaitu frictional force 50 Newton, dan dia punya distance dia S adalah 1.5 meter to the right. So kita boleh tengok gambar dia dekat bahagian belakang soalan ni. Ok, ni adalah gambar dia. So angle ni 30 degree, force ni adalah 120 Newton, kemudian ada friction ni, ok, ke belakang. Jadi soalan A, dia suruh kita mula-mula lukis free body diagram, kemudian kita cari work done untuk force yang 120 Newton ni, kemudian untuk frictional force kita cari dia punya work daripada 50 Newton, kemudian cari work daripada gravity, kemudian total work done. Ok, kita buat dulu dia punya free body diagram. So kita buat surface kotak. Ok, kemudian kita punya force kat sini 120 Newton. Ok, angle kita 30 degree, dan kita ada friction F kecil 50 Newton, dan kita punya distance S adalah 1.5 meter. So ni adalah dia punya FBD. So kalau kita nak tambah, kita boleh bubuh N dengan W. Ok, so kemudian soalan 2, dia suruh cari work daripada force tu. So kita guna Fs cos theta sebab dia ada angle. So 120 darab 1.5 cos 30. So bila kita kira 155.9 joule. Ok, pastikan unit kita untuk work samalah joule. Ok, soalan ketiga pula, Q4A3. So dia suruh cari work done daripada friction. So friction adalah F kecil darab dengan distance. So kita ada 50 darab 1.5 meter, iaitu 75 joule. So sebab friction dia ke arah kiri, so kita boleh letak negatif. So negatif 75 joule. Kemudian yang keempat, work done due to gravitational force. So kita ada weight N, ataupun Fg darab dengan distance. So sebab weight ni memang ada, tapi dia punya distance dia adalah kosong, so dia sama dengan kosong joule. Ok, kemudian last sekali, network untuk kita punya sistem ni. So kita buat network dekat X direction adalah positif WF tolak dengan friction. So kalau kita dah letak negatif, tak perlu letak lagi lah negatif. Ok, sebab nanti jadi tambah pula. So kita terus ambil nilai yang pertama tadi, 155.9 joule. So tolak terus dengan 75. Ok, jangan buat tolak macam ni. Ok, nanti dia jadi tambah pula So tak perlu buat macam ni. So jawapan kita 80.9 joule. Kemudian kita tengok soalan B. Consider a ball rolling on a smooth surface as shown in figure Q4B. So kita tengok dulu gambar rajah Q4B. Ok, gambar rajah ni tentang potential energy convert kepada kinetic energy. So kita ada point A, B dengan C.
10 meter, 8 meter dengan 17 meter tinggi. So patah balik pergi soalan. If the ball start from rest at point A, calculate its speed point at B. Okay, daripada A dia turun ke bawah. Kemudian soalan B2, find the initial velocity at point A if the ball reach at the end point C with a speed of 10 meter per second. So soalan 1 dia cara dia daripada mula A pergi B. Soalan B2 daripada C ni 10 meter per second, kita kena patah balik C kepada B, kemudian kepada A. So kita akan lukis gambar rajah dia. So gambar rajah ni penting lah bila kita jawab. Okay, dia akan bantu kita untuk kurangkan mistake. Okay, kita ada point A 10 meter. Okay, 8 meter sekali 17 meter. So kita boleh buat A, B, C. Jadi untuk soalan B1, kita nak calculate V dekat point B ni ataupun VF apabila VI ni start from rest. So bila rest, velocity dia adalah 0 meter per second. Okay, so VA dengan VI iaitu 0. So VB yang kita nak cari. So kita buat delta PE sama dengan delta KE. So MGHF tolak MGHI sama dengan setengah MV final kuasa 2 tolak initial MVI kuasa 2. So sekarang term M ni kita boleh matikan sebab semua dia sama, dan VI ni kita matikan sebab dia kosong. Ok, so 2 kita bawa pergi kiri. So 2G HF tolak HI sama dengan VF kuasa 2, sebab yang ni dah jadi kosong kan. So 2G 29.81 HF 8 tolak 10. So 8 tolak 10 akan dapat negatif 2. So kita dah jelaskan sebelum ni, kalau dia punya final value ni kecil kan, tolak initial value dia besar, dia akan dapat negatif. So kalau negatif, kita akan sentiasa pastikan dia positif. So dalam kes ni kita darab dengan negatif 1 lah. Ok, so VF kita akan jadi 6.26. So bila kita letak dekat sini, ok, 6.26. So logik lah, daripada atas ni dia kosong, dia turun pergi 6.26. ok, jawapan kita betul, sebab bila dia turun bawah dia makin laju. Soalan B pula, B2. So dia bagi point C ni 10 meter per second. So dia suruh kita patah balik untuk kira velocity dekat point A. So kita buat gambar rajah dia. So ni kita kena buat 2 step lah, Q4B yang kedua. So sekarang point C adalah 10 meter per second. So step pertama, so kita buat yang ni dulu, C turun kepada B. So ni 8 meter, 17 meter. So dia turun bawah. So VF sama dengan 10 meter per second. So sekarang VI dia kat sini kita nak cari. So sama juga kita buat delta PE sama dengan delta KE. So kita boleh ambil yang kita dah derive tadi sampai sini cuma VI ni kita letak lah sebab dia bukannya kosong. Ok, kita ambil rumus yang kita dah simplify kan lah. Ok, 2G HF tolak HI. Ok, kemudian VF kuasa 2 tolak VI kuasa 2. So VF ni yang dia bagi 10 meter per second. Ok, so kita masukkan nilai 2, 9.81. Ok,
HF 17 tolak 8. So 17 tolak 8 sama dengan 9. So tak perlu darab negatif 1. So VF tolak 10 kuasa 2. So VF ni yang dia bagi 10 kuasa 2 tolak VI. Kita nak cari VI. So VI sama dengan kita akan dapat punca kuasa negatif 76.56. So kat sini kita ada satu problem lah. Walaupun kita tak darab negatif, tapi jawapan kita ni tak boleh selesai sebab punca kuasa negatif tak boleh diselesaikan kan. So kat sini sebenarnya kita perlu darab dengan negatif 1 lah. So, supaya nilai ni boleh 10 kuasa 2 ni kita boleh tambah dengan ni. Negatif sebelah kiri kita pindah jadi tambah kan. So dia akan jadi nanti VI sama dengan 16.6. So bila kita susun balik, kita tengok logik ke tidak. Velocity ni 16.6. So asalnya B ni daripada bawah bola ni, dia naik ke atas. So logik lah jawapan kita. Daripada velocity yang laju ni dekat B, dia so dia travel ke arah C, ke atas, velocity dia akan jadi rendah. So logiknya jawapan kita. So jawapannya lah jawapan betul. So ni step pertama. Kita dah patah balik daripada C pergi B. So sekarang kita nak buat yang B pergi A pula. Q4 B2. Step 2. So daripada B 8 meter, so dia pergi dekat A. So ni 10 meter. So sekarang VF kita akan ambil yang 16.6 tadi. So VI yang kita nak cari. Betul So kita ambil rumus yang kita dah buat juga tadi kat sini. Kita ambil daripada sini. So 2G HF tolak HI sama dengan VF kuasa 2 tolak VI kuasa 2. So ini adalah 16.6 tadi. So HF kita 29.81. Sini 8 tolak 10. Jawapan kita negatif 2 kan. So kita darab dengan negatif 1. So VF ni 16.6 kuasa 2 tolak VI kuasa 2. So VI sama dengan 15.37 meter per second. So bila kita boleh semak lah jawapan kita. Daripada atas 15.37 kan. Daripada atas dia slow. So bila dia turun dia akan jadi laju. So betul 15.37 ni slow, kemudian dia bertambah bila dia turun kepada B. So apa jadi kalau kita tak darab dengan negatif 1? So kalau kita tak darab dengan negatif 1 ni, so dia punya velocity ni kita akan dapat 17.7 meter per second. So nanti boleh kira. So tak logik lah. Sepatutnya kat atas ni perlahan, bila turun dia laju. Bila kita dapat 17.7, memang jawapan ni memang something wrong lah. Dia tak kena dengan situation dia. So jawapan kita yang ni memang betul, 15.37. Jadi itulah soalan untuk final exam yang berkaitan dengan bab 4. So total kita ada 20 markah. Sekian, terima kasih.